Sistem pengangkutan. Okey, pertama kita kepentingan sistem pengangkutan dalam organisma multisel. Yang pertama, untuk menerima oksigen dan nutrien daripada persekitaran luar untuk aktiviti sel, menyingkirkan bahan kumuh yang bertoksik daripada badan melalui resapan. Organisma yang kecil mempunyai nisbah luas permukaan perisi padu yang besar. Ini membolehkan bahan kumuh diresap dengan mudah. Bagi organisma yang kecil, contohnya adalah ameba, hydra dan planaria. Okey, seterusnya untuk organisma yang besar mempunyai nisbah luas permukaan perisi padu yang kecil, menyebabkan proses pertukaran bahan melalui resapan ringkas amat perlahan dan memerlukan sistem perangkutan dalaman yang khusus. Okey, untuk sistem peredaran kita ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah medium, iaitu bendalih mengalir di dalam sistem. Okey, kemudian kita ada salur di mana medium dibawa, dan pump iaitu jantung memastikan bendalih mengalir melalui salur dengan baik. Okey, untuk sistem peredaran manusia, darah merupakan sejenis tisu penghubung yang terdiri daripada 55% plasma dan 45% sel darah. Okey, darah mengalir ke dalam salur melalui arteri, arteriol, kapilari, venul dan vena. Dan jantung mengepam darah sama ada beroksigen atau terdioksigen secara berterusan ke seluruh badan. Okey, seterusnya kita tengok apa itu darah. Okey, darah manusia terdiri daripada 45% sel, iaitu yang terdiri daripada platelet, eritrosit dan leukosit. Okey, leukosit ialah sel darah putih. Okey, kemudian 55% plasma darah yang mengandungi air, protein, glukosa, lipid, asid amino, garam mineral, enzim, antigen, hormon dan urea. Okey, fungsi darah. Ada 2 fungsi utama. Yang pertama untuk mengangkutan bahan dan yang kedua untuk melawan penyakit. Okey, bagi pengangkutan bahan, apakah bahan yang diangkut oleh darah? Okey, yang pertama adalah gas respirasi iaitu oksigen dan karbon dioksida. Okey, kemudian bahan makanan, contohnya asid amino dan glukosa. Bahan kumuh, hormon dan haba yang diangkut dari seluruh badan untuk disingkirkan ke kulit. Dan juga salur darah merupakan tiub yang mengangkut darah daripada satu bahagian ke bahagian badan yang lain. Struktur dan fungsi salur darah. Kita tengok ada 3 struktur salur darah. Yang pertama arteri, kemudian kapilari dan vena. Okey, seterusnya jantung, organ yang terlibat dalam proses sistem peredaran darah. Okey, di mana letaknya jantung? Jantung terletak di antara paru-paru kiri dan kanan, iaitu di belakang tulang sternum pada thorax dan bersaiz buku 5. Okey, jantung terdapat 4 ruang, iaitu 2 ruang di sebahagian atas yang nipis yang dinamakan sebagai atrium dan 2 ruang di bahagian bawah yang tebal iaitu ventricle. Okey, dinding ventricle kiri lebih tebal berbanding ventricle kanan. Kenapa? Ini kerana ventricle kiri mengepam darah ke seluruh badan iaitu darah yang beroksigen. Manakala ventricle kanan mengepam darah dari jantung ke paru-paru. So maksudnya darah di ventricle kanan adalah terdioksigen bertekanan rendah. Okey, jantung terbahagi kepada kiri dan kanan yang dipisahkan oleh septum. Dan terdapat injap di antara atrium kiri dan ventricle kiri yang dipanggil injap tricuspid. Atrium kanan dan ventricle kanan dipisahkan oleh injap tricuspid.
Dan incap di antara atrium dan ventricle membolehkan ataupun memastikan tiada pengaliran darah balik berlaku ketika ventricle mengecut. Incap sabit pula terletak di antara arteri pulmonari dan aorta. Okey, kita tengok bahagian jantung. Okey, incap sabit terletak di sini. Okey, ni aorta. Ini incap sabit lah. Kemudian kita ada tisu kelenji, tisu yang terdapat di jantung lah. Okey, yang di sini, okey, yang berwarna hijau ini adalah nodus anterioventricle AV, dan hijau di sebelah sini adalah nodus sinoatrium SA, yang mana kedua-dua ni adalah perentak. Okey, kita tengok bagaimana nodus ini berfungsi mengawal degupan jantung. Okey, nodus sinoatrium ataupun SA tadi menghasilkan impuls elektrik, yang mana impuls ini akan disebarkan ke seluruh dinding auricle dan menyebabkan dinding auricle mengecut. Dinding auricle tu dinding yang terdapat di jantung kat bawah ventricle ni. Ia yang mengawal pengecutan dinding auricle. Itu fungsi perentak. Okey, kemudian kita ada systole ventricle ataupun ketika impuls elektrik sampai ke nodus arterioventricle AV, sekumpulan gentian dan gentian pekenji akan menghasilkan impuls ke hujung jantung. Dia akan hantar ke hujung jantung, menyebabkan impuls elektrik tersebar ke seluruh ventricle, menyebabkannya mengecut. Ventricle ni semua sekalinya akan mengecut supaya darah boleh depam lah. Okey, mekanisme pengawal aturan tekanan darah. Okey, bagaimana tekanan darah dapat dikekalkan? Okey, yang pertama, terdapat baroreseptor yang terletak pada aorta dan dinding arteri karotid mengesan perubahan tekanan darah. Okey, bila baroreseptor mengesan perubahan tekanan darah, meningkatkan kadar impuls saraf yang dihantar ke pusat kardiovaskular pada medula oblongata, di otak lah. Kita belajar sebelum ni, medula oblongata mengawal tindakan luar kawal, termasuklah degupan jantung dan pernafasan. Okey, impuls dihantar ke efektor. Ini membolehkan tindakan efektor berlaku, iaitu melemahkan pengecutan otot kardium. Ini secara tak langsung mengurangkan rintangan aliran darah dalam salur darah. Okey, seterusnya automatik tekanan darah akan dapat diturunkan semula dan kembali kepada normal dan berulang kembali. Ini yang dinamakan sebagai mekanisme suap balik. Okey, sistem peredaran darah terbahagi kepada dua. Yang pertama tertutup dan kedua terbuka. Tertutup, pengaliran darah yang terbatas dalam salur darah sahaja. Manakala terbuka, darah mengalir dalam rongga badan yang dikenali sebagai hemocoelom. Biasanya adalah serangga lah, mempunyai sistem peredaran darah terbuka. Okey, untuk yang tertutup kita ada dua lagi pecahan, iaitu tunggal dan ganda dua. Tunggal maksudnya darah yang mengalir ke dalam jantung sekali sahaja. Dia hanya lalu dalam jantung tu sekali sahaja. Dan satu peredaran lengkap berlaku. Ikan contohnya adalah organisma yang mempunyai sistem peredaran tutup tunggal. Okey, kemudian tutup ganda dua. Darah mengalir ke jantung dua kali. Ada kali ulangan, pusingan kat situ. Okey, untuk satu peredaran lengkap. Cuma untuk ganda dua kita ada dua. Ganda dua lengkap, darah beroksigen dan darah terdioksigen adalah terasing sepenuhnya, ataupun ganda dua tidak lengkap.
darah beroksigen dan darah terti oksigen bercampur. Contohnya amfibia dan reptilia, iaitu contoh paling mudah adalah katak lah. Amfibia. Okey, mempunyai jantung yang mempunyai 3 ruang sahaja. Jadi automatik darah beroksigen dan tertioksigen akan bercampur lah. Okey, perhatikan ini adalah jantung. Jantung mempunyai 4 ruang. 1, 2, 3 dan 4. Okey. 2 atrium dan 2 ventricle. Atrium di bahagian atas ni adalah atrium ini, dan di bahagian bawah ni adalah ventricle lah. Okey, atrium kanan dan ventricle kanan ataupun bahagian kanan jantung adalah terletak di bahagian sebelah berwarna biru ni, sebelah sini. Ini bermaksud sebelah kanan kamu adalah sebelah kiri jantung. Okey. Okay, so di sini adalah atrium kiri, ventricle kiri, atrium kanan, ventricle kanan. Okey. Kemudian kita tengok apa yang memisahkan bahagian kiri dan kanan jantung. Okey, kalau perhatikan di ventricle kiri dan kanan ni. Ventricle kiri, ventricle kanan dipisahkan oleh satu dinding yang tebal ni kat tengah ni. Okey, yang ini adalah septum. Septum yang memisahkan bahagian kiri dan kanan jantung. Okey. Dan kalau ingat lagi, bahagian ventricle mempunyai dinding yang lebih tebal berbanding atrium. Ni dinding atrium. Yang ini dinding ventricle. Cuba perhatikan. Betul? Kita nampak kat sini. Yang ini lebih tebal, yang ini nipis. Ini kerana darah yang diangkut ataupun dipam ke ventricle ataupun dari ventricle adalah untuk dihantar ke seluruh badan. Tetapi di atrium adalah untuk ke paru-paru sahaja. Sebab itu tekanan untuk darah yang masuk ataupun yang keluar dari ventricle ni lebih tinggi. Dan saiz jantung yang sebenarnya hanyalah sebesar penumbuk sahaja. Buku 5 tadi. Okey, dan kalau perhatikan kat sini kita ada 3 salur utama. Okey, yang pertama yang di sini ini adalah vena cava. Yang tepi di sini adalah artery pulmonary, dan yang tengah ni ada 3 saluran kita nampak kat sini, yang tengah-tengah besar ni, ini adalah aorta. Ini adalah 3 salur utama yang kita kena bezakan. Okey.